Tahukah anda bahawa bumi yang didirikan Thailand sekarang ini adalah merupakan bumi yang pernah diduduki oleh orang Melayu. Orang Melayu mendahului orang Thai menduduki bumi ini. Pengakuan ini dibuat oleh sarjana Thai terkenal Suchit Wongthep. Beliau menulis dalam akhbar Matishon pada 25 Oktober 2018 di bawah tajuk Melayu Yu Kon Thai. Melayu duduk kon Thai sebelum orang Thai. Artinya orang Melayu mendahului orang Thai tinggal di bumi yang didirikan Thailand kini. Untuk pengakuan dan pengiktirafan Suchit Wongthep ini tidak disukai ramai orang Thai yang merupakan nasionalis keras, nasionalis aliran keras, nasionalis melampau, termasuk di dalam kerajaan. Hamba ada cerita untuk dipersembahkan. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara dan saudari para penonton yang beriman sekalian. Dalam 5 minit kali ini saya akan membaca sebuah rencana yang ditulis oleh sarjana Thai terkenal Suchit Wongthep yang membuat pengakuan bahawa orang Melayu menduduki kawasan ataupun bumi yang didiri Thailand sekarang ini adalah pernah diduduki oleh orang Melayu dan sudah tentu bersama dengan etnik-etnik dan bangsa-bangsa lain di kawasan ini, terutama kaum Mon dan kaum Khom. Ya, saya akan membaca dengan menterjemahkan rencana Suchit Wongthep. Suchit Wongthep berkata, orang Melayu yang bercakap bahasa Melayu adalah merupakan penduduk tertua yang dangdem, arti yang asli di kawasan Usa Khane. Usa Khane ini adalah Asia Tenggara. Ada tempat duduk bertebaran di seluruh kawasan ini, kawasan darat dan kawasan pulau. Tidak lebih daripada tidak kurang daripada 3,000 tahun, dia sebut begitu. Dan orang yang bercakap bahasa Melayu ini bercampur-campur dengan orang ataupun etnik-etnik ataupun kaum-kaum yang bercakap bahasa lain หลายพันปีมาแล้ว dah beberapa ribu tahun yang sudah. Pada zaman, sejak zaman kon perwasat, yakni prasejarah lagi, dijumpai mereka ini di Vietnam, di Kamboja, Laos dan Thailand. Mereka ini iaitu orang Melayu, merupakan orang yang mahir dalam perkapalan kecil, dan mereka ada pelampung, sejenis pelampung yang membolehkan mereka itu pergi ke kawasan, belayar ke kawasan dekat pantai, di antara pulau-pulau yang jauh.จึงน่าจะเป็นผู้ส่งผ่าน, dia kata, Suchit Wongthep kata, boleh jadi mereka inilah yang merupakan orang yang tolong menghantarkan perkara-perkara berikut, iaitu Klong Thong Mahorathuk, iaitu gendang permainan tradisional di merata tempat di kawasan ini. จากฟื้นทวีปสู่เกาะต่างๆ daripada kawasan benua, iaitu kawasan daratan, menuju ke pulau-pulau, merata pulau. หลังจากนั้น selepas daripada itu mereka ini menjadi sebahagian daripada jaringan Sriwijaya, yakni kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya sudah tentunya Melayu.
Dan ada sebut Krom Ta Kwa, ni dia sebut ni, kalau tadi dia sebut tentang perkapalan, kemahiran tentang orang Melayu ni mahir dalam perkapalan, dan di sini dia pindah ke zaman Ayutthaya. Krom Ta Kwa ini adalah merupakan jabatan atau kementerian, sebab dulu tidak ada kementerian pun dalam kerajaan-kerajaan zaman dulu, tak kira di kalangan orang Thai ataupun orang Melayu. Dia panggil Krom Ta Kwa. Krom Ta Kwa ni artinya jabatan pengkalan kanan. Di sini ada orang Melayu. Zaman Raja Ayutthaya dulu, ada orang Melayu yang mengurus perdagangan antarabangsa. Mi Tamneng ada jawatan Chula Raja Menteri. Ada jawatan Chula Raja Menteri. Iaitu Chula Raja Menteri ini sekarang, kalau dulu merupakan menteri lah, menteri perdagangan. Tapi sekarang ini Chula Raja Menteri sudah diturun menjadi pangkat ketua agama tertinggi di sini, di Thailand. Dipanggil Syekhul Islam, Chula Raja Menteri. Tapi dulu adalah merupakan Menteri Perdagangan Antarabangsa yang menguruskan perdagangan di Ayutthaya sehingga kuapkum Karn Thale, iaitu menjaga perdagangan di kawasan Laut Andaman, sebelah Andaman sana, menjaga perdagangan dengan orang India, orang Persia, orang Parsi, orang Arab. Itu sejak tu, zaman dulu. Selepas itu, di zaman Ayutthaya juga, Suci Wongthep menyebut ada kumpulan Asacham. Asacham ni sukarela orang Champa. Sukarela orang Champa ini juga ada orang Melayu di situ. Sebab Champa itu sendiri adalah Melayu. Jadi, Perjau Pandin Samaitun Ayutthaya, sejak zaman awal-awal Ayutthaya lagi dan sebelum Ayutthaya lagi, Yok-yong Khon Melayu. Jadi sejak awal zaman Ayutthaya dan sebelumnya lagi, iaitu sejak zaman Sukhothai lagi, orang Thai atau kerajaan Raja Thai ini Yok-yong Khon Melayu, menyanjung orang Melayu. Dan ia tercatat dalam Undang-Undang Kod Montrian Ban, iaitu peraturan-peraturan diraja Thai zaman Ayutthaya dulu. Di mana ada satu jawatan dipanggil Raja Bangsan, iaitu Nakhoda Kappa. Diberi kepada orang Melayu berasal daripada Singgorah, daripada keturunan Sultan Sulaiman. Nama jawatan itu Raja Bangsan, dan ia sebenarnya nama orang itu sendiri, namanya Hasan, jadi Raja Bangsan. Abang Hasan lah Raja Bangsan itu. Orang Islam juga yang menjaga, orang Islam yang menjadi nakhoda kumpulan perkapalan ini. Itu di Ayutthaya. Dan kemudian Suci Wongthep berpindah bercakap tentang budaya dan seni budaya. Pi Chawa Klong Khek. Pi Chawa ini adalah Serunai Jawa, dan Klong Khek ini adalah gendang orang Islam ataupun orang Melayu. Dia kata kerang perkom มื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จทางบกหรือทางน้ำ mana ada alat muzik yang digunakan oleh pasukan diraja apabila raja mau keluar, sama ada keluar perjalanan lah, sama ada melalui jalan darat ataupun melalui jalan air, sungai, akan menggunakan Pishawa, akan menggunakan Serunai Jawa dan Klong Khek dan gendang orang Melayu ataupun gendang orang Islam ini. Dan Suci Wongthep menyebut bahawa sekarang ini dalam Muay Thai, dalam Thai boxing, dalam Tomoy sekarang ini ada palu-paluan dan serunai yang digunakan, dan serunai itu adalah diambil daripada silat.
daripada silat, pencak silat orang Melayu. Dan satu lagi budaya pula, budaya juga, tengok di sini, nanti saya akan itu, sini. Like lamtat. Like ada satu jenis permainan di sini, lamtat. Ini bermula di zaman Roha. Roha ni artinya Rama kelima. Lebih kurang 100 tahun yang lalu. Kira-kira mungkin Roha ni King Rama yang berapa saya tak ingat, tapi memanglah dekat dengan 200 tahun. Like dan lamtat ni adalah berasal daripada dikir, iaitu merupakan permainan orang Islam yang berasal daripada petani. Okey. Kemudian Suci Wong Tet menyebut bahawa orang Cham ni pun bahasa Melayu. Orang Cham ini bercakap bahasa Melayu. Mereka ada kerajaan dulu dan pada zaman dulu kerajaan mereka adalah kerajaan Cham Hindu Buddha. Dan pusatnya berada di Vietnam, di sebelah tengah Vietnam, dan kami menyebar turun kebudayaan Hindu dan Buddha yang dibawa oleh orang Cham ini sampai ke Kemboja, Laos dan Thai. Dan satu lagi yang sangat menarik, iaitu orang Siam panggil Nang Nak, Prak Thong. Nang Nak ni perempuan dan Prak Thong ini adalah lelaki. Dalam hikayat Kemboja menyebutkan Nang Nak dengan Prak Thong ini merupakan pemimpin tempatan dan mereka berdua menjadi muasal kewujudan kerajaan Kemboja pada masa lalu. Jadi ini maksud orang Melayu juga ada pertalian, ada hubungan dengan orang Kemboja, orang Khom. Jadi karena orang asal kerajaan Kemboja sekarang adalah datang daripada Nang Nak dan Prak Thong ini. Dan Nang Nak Prak Thong ini adalah merupakan orang Melayu Champa. Jadi kita ada pertalian budaya dan pertalian darah pun juga dengan orang Kemboja. Radeo dan Rade, put bahasa Melayu Mirat Radeo. Jadi Suci Wong Tet menyebut juga bahawa di Laos ada satu etnik namanya Rade ataupun Ade, yang juga merupakan mana rumput Melayu. Dalam kod Montreal Ban, jadi undang-undang atau peraturan Raja Thai menyebut zaman awal Ayutthaya dulu bahawa golongan Rade ini ada kerajaan di Champasak di Laos. Yang kalau anda masih ingat, saya pernah buat video berkenaan dengan orang Rade ini, orang Ade ini, dan saya pernah berjumpa dengan mereka di Laos dan bercakap dengan mereka, dan saya dengar bahasa-bahasa mereka itu macamlah bahasa-bahasa orang pulau, orang Nusantara, ya. Tapi saya tak faham. Cuma ada beberapa perkataan, lebih kurang 10 perkataan saya tanya mereka. Mereka memberitahu saya bahawa tangan itu adalah tongan. Mereka sebut begitu. Dan ular, dia kata Allah. Jadi ada dalam 10 perkataan saya tanya dia dan dia beritahu. Memang saya fahamlah, tapi waktu dia bercakap dengan kawan-kawan dia, saya tak faham. Tapi cuma seakan itulah bahasa orang Borneo, bahasa orang sebuah pulau, sebuah Nusantara sana. Bunyi bahasa-bahasa orang Filipin macam gitu. Tetapi dari segi perkataan saya tak faham, kecuali beberapa perkataan seperti air, katanya dan itu. Kalau kat kampung saya pun ada, di kampung-kampung ni panggil ayat seperti orang Kedah sebut ayak. Ya. Jadi gitulah. Ini merupakan dialek. Ini di Thailand pula, Pratat Phnom, Nakhon Phanom.
Candi Pratat Phanom di Nakhon Phanom juga dibina oleh orang Melayu Champa. Prasad Wat Phu. Prasad Wat Phu ni adalah merupakan candi Wat Phu di Laos. Di Laos, di Champasak. Inilah yang merupakan, saya kata merupakan candi dan istana yang dibinakan oleh orang Cham di Champasak. Okey, sesudahnya Suci Dwong Thep berkata หลุมน้ำเจ้าพระยาและคาบสมุทรบริเวณอ่าวไทย Okey. Lembah sungai Chao Phraya, sudah tentu daripada atas sana, daripada Ayutthaya sampai ke Bangkok sana, sampai sini. หลุมน้ำเจ้าพระยาและคาบสมุทรบริเวณอ่าวไทย dan Semenanjung ambil daripada lembah sungai Chao Phraya sehingga ke Semenanjung di kawasan Teluk Thai, Teluk Siam ini adalah merupakan laklengของ Melayu. Adakah merupakan lakleng kawasan yang diduduki orang Melayu. Jadi semua ambil daripada Ayutthaya, Bangkok, turun semua ke sini, semua sampai ke selatan, sampai ke Semenanjung Tanah Melayu, sampai ke bawah sana lah, adalah merupakan tempat orang Melayu. Bila orang Melayu itu, orang Melayu di Thailand ini menjadi orang Thai, dia kata Melayu pen Thai, Melayu bertukar menjadi orang Thai. คนพูดภาษา Melayu, orang bercakap bahasa Melayu di sebelah lembah Chao Phraya ini sehingga kepada Semenanjung sebelah atas sejak tahun 1800 Masihi, iaitu kurun ke-18. Mereka menggunakan bahasa Thai dalam perdagangan sebab waktu itu Thailand sudah mula maju. Lama-lama mereka orang Melayu ini pun bertukar menjadi orang Thai dan tidak boleh bercakap Melayu. Ada agama sahaja dan ada juga yang ramai yang tinggal agama. Setakat ini saja. Kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.